Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Zakaria minta anak Allah Subhanahu wa taala. Pada masa dia dia adalah keadaan tua, tak ada anak kan. Maka di antara doa dia adalah minta supaya Allah Taala bagi anak untuk menyambung risalah yang diperjuangkan oleh penara dulu di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini alhamdulillah kita dapat sama-sama melaksanakan satu tugasan yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ialah solat subuh. Alhamdulillah kita solat subuh berjemaah pada pagi ini. Solat subuh semana yang kita faham, yang selalu kita sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara istimewanya adalah solat yang akan bawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebut bahawa la yalijan nar, sekali-kali tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala orang yang jaga ataupun orang yang solat subuh. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita doa supaya solat subuh apatah lagi berjemaah menjadi amalan yang istiqamah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Moga-moga keistimewaan yang saya sebut tadi adalah satu keistimewaan yang akan diperolehi oleh kita insya-Allah. InsyaAllah untuk hari ini tuan-tuan semua saya nak bincang tajuk berkaitan dengan beberapa kebaikan hasil daripada usaha kita untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Sebelum tu tuan-tuan semua, sebelum saya masuk pada tajuk tersebut, ialah kebetulan kita hari ini dalam keadaan suasana hujan. Suasana Allah Subhanahu wa taala tu hujan bercurah-curah kita panggil. Dan sebelum tu saya nak bawa perkara kaitan dengan apakah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun petunjuk ataupun disebut sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turunnya hujan. Kita tahu semua hujan ni seumur dah. Cuma kadang-kadang apakah stand ataupun sikap yang sepatut ada pada kita semana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita gitulah, turun hujan tu orang gitu ialah. Kita tidak ada stand yang sepatut kita letak di kita semana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan tuan-tuan semua ialah pertama sekali apabila turun hujan ni kita kena sandarkan apa hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebenarnya tuan-tuan semua hujan sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala turun kepada kita. Bayangkanlah tuan-tuan semua, negara tidak ada hujan ataupun hari-hari yang begitu ramai kita tidak ada hujan, bagaimana deritanya manusia, susahnya manusia. Tapi apabila turun hujan, apa kita rasa ini satu daripada rahmat yang begitu besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana perasaan kita tuan-tuan semua apabila turunnya hujan ini kita rasa ini adalah rahmat ataupun kelebihan kemuliaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turunnya hujan, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Maksud dia hujan itu ni adalah kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu tentu semua yang kita perlu ada dalam diri kita, satu perasaan di mana hujan yang berlaku ni adalah rahmat, bukan kerana tukuran ni dah. Kalau orang dulu boleh jadi dia anggap nigon sebagainya ataupun orang saing gini sebagainya. Tapi pertama sekali bagi orang Islam apabila turunnya hujan tuan-tuan semua, antara benda yang perlu dia sandar hati dia bahawa hujan ini adalah anugerah ataupun pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah doa yang saya sebut tadi ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Turun hujan ini kerana kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah taala kepada kita. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tengoknya hujan,
Nabi kata rahmah. Kan? Nabi SAW apabila tengoknya hujan turun, Nabi kata rahmah. Ini adalah rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan semua, apabila turun hujan ni, antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita panggil apa dia ni, amalan berdoa lah. Berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kadang-kadang, tuan-tuan semua, saya lalu maring ke apa. Kadang-kadang orang muda-muda kita ni, waktu maurid kadang-kadang masa duk soh, duk main uyuh-uyuh, kadang-kadang duk main air. Masa tu bad dah. Kadang-kadang ni satu kegagalan kita lah, tuan-tuan semua. Sepatutnya tuan-tuan semua, hujan-hujan ni antara benda yang kita ambil kesempatan ialah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Tuhan ni kita cuba apa dia ni, ambil kesempatan bagaimana untuk kita nak raih rahmat ni kepada diri kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apabila turunnya rahmat ni adalah kita panggil kasratul doa. Kita diminta supaya banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata tidak akan tolak doa manusia, di antaranya ialah tahtar matar. Apabila hujan itu turun, maknanya antara benda yang perlu kita ambil kesempatan ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita bicara tadilah rahmat, tuan-tuan semua. Bila rahmat turun ni masalah kita nak. Kan? Kita rahmat di sebalik tu hujan ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan inilah tuan-tuan semua kita ambil apa dia ambil peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah apabila kita tengok kadang-kadang orang duk soh, duk geriyuh turun hujan ke, kita rasa kan, maknanya geriyuh hati kata lain apa dia masa semaya pun kadang-kadang tak ke mana tu kita tak sesuainya. Ya, kita nak tuan-tuan semua apa dia macam saya sebut tadilah, kita cuba ambil kesempatan apabila turun hujan rahmat daripada Allah Taala, sepatut penambahan dari segi apa dia ubudiah kita kepada Allah Taala lebih kalau nak banding masa-masa lain. Apatah lagi kita diiringi pula dengan doa-doa mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Kita diminta supaya perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab masa hujan dikatakan masa yang mustajab doa. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua, apabila kita sebut hujan ni, kadang-kadang dah mari lebak berdoa sampai perikat, kadang-kadang dah lebak kan. Maka Rasulullah SAW juga ajar doa kan. Sebab kita nak tuan-tuan semua, sebelum tu saya lupa sebelum tu. Sebelum saya sebut yang tadi, satu lagi adalah doa apabila Nabi rasa ini rahmat daripada Tuhan, Nabi doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, ini juga salah satu daripada doa yang Nabi SAW doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Ta'ala bagi kebaikan dalam hujan itu. Sebab tuan-tuan semua kita perhati kepada sejarah, air ni kadang-kadang ada kebaikan kepada manusia. Dan air ni juga kita dengar adalah sejarah air yang telah menghancurkan manusia, mana yang berlaku pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sebab itulah kita nak pastikan supaya Allah Ta'ala, kita doa minta Allah Ta'ala, air yang Tuhan turun ni ada air benar-benar rahmat, air benar-benar bawa kebaikan kepada kita. Sebab itulah kita kita sebut pada Tuhan, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah beri manfaatlah hujan yang turun ni. Kemudian yang keempat pula tuan-tuan semua yang saya sebut tadi ialah, pertama saya sebut tadi ialah kita sandarkan hujan ini kepada Allah Ta'ala. Yang kedua saya sebut tadi, saya ikut turutan lah, Allahumma sayyiban nafi'an, iaitu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri hujan kebaikan. Kemudian satu lagi tuan-tuan semua ialah kita doa banyak yang saya sebut tadi. Yang keempat pula ialah apabila hujan terlebat sangat, maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar satu doa pula. Sebab orang Islam ni tuan-tuan semua, dia tak terlepas daripada ikatan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia faham apa-apa yang berlaku ni adalah ketentuan atau perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak di sebalik perancangan Tuhan, kita nak di sebalik peraturan Allah Subhanahu Wa Taala yang terletak tu, kita nak benda tu beri pulangan baik kepada kita. Riwayat mengatakan apabila hujan yang begitu lebat, kan, Nabi SAW tambah satu lagi, Nabi kata Allahumma hawalaina wala alaina. Saya ambil apa pendek, ada panjang lagi. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Maksud dia maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala sebarkan kebaikan di sebalik ujian tadi, dan bukan ujian itu beri mudarat kepada kita.
Atau kita panggil Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pada sabarlah kebaikan hujan ni kepada kita menyeluruh. Kemudian satu lagi ialah kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala jauh daripada perkara-perkara yang bermudarat sebalik hujan yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu semua di antara beberapa beberapa panduan atau kita panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita berdepan dengan suasana hujan. Dan kita haraplah terus hujan ni lama dah, 60 tahun dah kita lebih dah mendapat hujan. Kadang-kadang kita lah pun tak tahu apa satu kan. Maka ni tuan-tuan semua panduan yang Nabi ajar kita lebih daripada 1000 tahun lepas. Inilah sikap yang sepatut ada pada orang Islam apabila berdepan dengan suasana hujan, dan kita nak pastikan supaya suasana ini kita sambut semana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan insya-Allah kita mengharapkan sambutan yang kita lakukan semana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kebaikan kepada kita. Itulah tuan-tuan semua sebagai permulaan yang saya nak bincang hari ini. Kebetulan isu semasa hari ini hujan, maka kita ambil sikit sebanyak bagaimana panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita berdepan dengan suasana hujan. Tuan-tuan semua, kita kembali kepada tajuk asas yang kita akan bicara ini ialah beberapa pintu kebaikan hasil daripada kita berusaha untuk bina anak-anak kita. Tuan-tuan semua, bina generasi ni kan, lepas daripada kita bina generasi, satu daripada tuntutan dalam Islam lah, kita nak pastikan sebelum bumi ini diwarisi oleh generasi-generasi yang baik kan. Tanggungjawab tuan-tuan semua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita saja dah tanggungjawab makmurkan bumi Allah Ta'ala ni, maknanya kita pastikan supaya orang yang berada di muka bumi ni orang baik ya, baru orang ni dikatakan orang yang boleh makmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebaikan. Sebab itulah kita disarankan supaya kita sebagai orang yang telah diberi amanah, orang yang telah diberi zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita diajar supaya istilah kata kita panggil cawak kontak lah, nak pastikan supaya budak-budak ni jadi orang kan, anak-anak kita jadi zuriat yang soleh, yang boleh menyambung tugasan-tugasan, dia boleh menyambung tugasan agama yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang boleh menyambung apa kebaikan yang ada pada kita. Inilah tentu semua usaha yang kita dapati di kalangan orang dulu gitulah. Dia minta anak Nabi Zakaria, minta anak Allah Subhanahu wa taala pada masa dia dia dalam keadaan itu tak ada anak kan. Maka di antara doa dia adalah minta supaya Allah Ta'ala bagi anak untuk menyambung risalah yang diperjuangkan oleh orang dulu di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah tuan-tuan semua, usaha ni adalah satu usaha yang perlu kepada usaha yang lebih lah kan. Nak jadi manusia, nak bina manusia ni bukan tak macam bina bangunan. Bina bangunan mudah ya, kita buat 2-3 tahun ataupun setahun ataupun boleh jadi bangunan yang begitu besar yang kita nak. Tapi nak bina manusia ni tuan-tuan semua, nak bina pemahaman, nak betul pemikiran ni bukan satu yang mudah. Maka di sana perlu pada usaha yang lebih tuan-tuan semua. Dan usaha ni rupa-rupanya bukan sekadar usaha yang kita dapat, rupa-rupa nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sebalik usaha ni begitu besar sekali. InsyaAllah yang kita akan bicara hari ni ialah kita panggil abwabul khair, pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu kebaikan yang akan diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita, hasil daripada kita jual sungguh-sungguh untuk nak bina anak kita ataupun generasi akan mengganti kita generasi yang molek. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, saya bawa dalam bentuk poin mudah supaya kita faham okay. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, dengan sebab anak-anak kita ni lah hasil daripada perjuangan kita didik dia orang ni, dia panggil bihim turfa'u darajat. Dengan sebab mereka inilah tuan-tuan semua kita diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan semua, kita dalam perjalanan hidup ni, kita mana yang kita faham semua lah, kita bukan dalam kehidupan dunia kita berakhir sini. Kita akan berakhir satu masa ialah sama ada syurga ataupun neraka wal-'iyazubillah. Tapi kita harap sangat supaya penghujung kita adalah penghujung yang baik. Mana yang kita doa semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kebaikan yang kita minta bukan hanya sekadar dalam kehidupan dunia, tapi kita nak kebaikan ini berlangsung siapa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun disebut sebagai semasa kita berada di hari akhirat. Tuan-tuan semua, dalam hadis mengatakan bahawa usaha yang kita buat dalam mendidik anak ni, rupa-rupanya dia adalah sebahagian daripada keampunan, kemudian derajat yang akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dalam syurga tuan-tuan semua, ni syurga di antara idaman kita lah. Tak ada dalam dunia orang tak pada syurga. Hatta orang tak sihat pun kalau tanya dia boleh carak dia nak syurga. Orang tak semaya pun nak syurga, orang apa dia ni, orang tak puasa pun nak syurga dan sebagainya. Tuan semua, maknanya syurga tempat orang nak belaka. Maka bila sebut tempat anak ni dia kena usaha lebih. Kemudian di sana tuan semua, keistimewaan yang lebih lagi dalam syurga Allah Taala ialah derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab beberapa perkara yang kita buat dalam kehidupan dunia. Tentu semua dalam kehidupan dunia banyak perkara yang kita bincang sebelum ni, benda-benda yang Allah Taala tambah nilai kita panggil. Derajatnya adalah kita panggil pangkat ataupun nilai yang istimewa yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan derajat ni semua orang nak berlaku. Dalam dunia nak pakak nak gapo semua tu kita panggil derajat lah. Apatah lagi kita orang Islam yang kita nak sangat derajat ini diberi oleh Allah SWT, bukan derajat biasa tapi derajat yang istimewa. Dalam riwayat mengatakan tuan-tuan semua, riwayat ini daripada dia ni dalam kitab dia ni Ibn Majah, dalam Sunan Ibn Majah, dan hadis ini dikatakan hadis sahih, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna hadha fayuqalu biistighfari waladika laka. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan semua yang tak sangsi lagi di segi kita boleh berhujah dan kita boleh berpegang pada hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata innar rajula, satu orang tu Nabi kata la turfa, pasti akan diangkat derajat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mari dalam bentuk apa dia ni, dia panggil taukid, maknanya benda ni benda sengoti, bukan benda-benda biasa dah. La tu inna, sesungguhnya laki-laki ataupun satu orang tu la turfa, dia pasti akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga, kan? Okey, kemudian apabila orang tu diangkat derajat dari syurga Allah Taala, fayaqulu anna hadha, laki-laki ni ataupun orang ni, lelaki atau perempuan, orang ni dia rasa pelik, kan, bagaimana derajat tu dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia bertanya satu soalan adalah bila dia tengok perkembangan sentiasa, nilai tambah sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dalam syurga, dia rasa pelik lah. Sebab dia tahu kehidupan dunia ni taklah seberapa, mana dia ibadat kepada Allah Ta'ala, tapi nilai begitu besar yang Allah Ta'ala tambah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia tanya, anna hadha, benda ni mari daripada mana? Apa yang menyebabkan aku dapat derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka tuan-tuan semua, disebut pada dia fayuqal biistighfari waladika laka. Ini semua kata dia dengan sebab istighfar yang dilakukan oleh anak. Dia terbiah anak dia didik anak dia, siapa anak dia jadi orang molek. Anak dia kadang-kadang ada masa-masa apa dia ni ambil kesempatan berdoa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia. Maka tuan-tuan semua, oleh kerana istighfar yang berlalu yang dilakukan oleh anak dia, hasil daripada terbiah dia, hasil daripada apa dia ni didikkan dia, sehingga anak dia jadi guna tuan-tuan semua. Siapa perikat anak dia ni ambil kesempatan semua berdoa kepada Allah Taala untuk kebaikan ayah dia. Antara doa yang didoa oleh ayah dia, anak dia ialah minta Allah Ta'ala ampun dosa kepada ayah ataupun mak dia. Maka tuan-tuan semua, rupa-rupanya istighfar yang dilakukan oleh anak yang soleh ini, hasil daripada tarbiyah, rupa-rupa dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan nilai biasa. Maknanya pertama sekali dosa dia diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua pula ialah derajat dia apa dia ni ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tuan-tuan semua yang kita nak jual lah sebenarnya. Kita nak jual didik anak ni bukan benda biasa lah. Kita duk peras setiap hari. Bagi orang ada anak, duk peras setiap hari, pastikan supaya anak jadi orang. Subuh-subuh terkejut dah. Pertama-tama kalau 10 hari hak payah nak bangun, mai bukan satu benda yang mudah. Hak ni lagu tu, hak ni lagu ni sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan sebagai orang Islam, dia rasa apa dia ni, aset terlalu besar dalam kehidupan dia untuk menjamin masa depan dia. Walaupun susah payah macam mana sekalipun, dia akan bina, kan? Dia akan mula hidup dia boleh dapat zuriat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ambil kesempatan sungguh bagaimana nak supaya jadi manusia. Siapa perikat budak ni jadi orang sehingga dia boleh doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ni tuan-tuan semua, apabila kita sebut bicara jadi orang ni, istighfar kepada, tak semestinya nak ngaji tinggi. Sebab anak-anak kita kalau dia sengah-sengah tu memang kemampuan dia terhad. Bukan maknanya anak soleh dengan ngaji siapa perikat PhD, tidak. Kalau PhD apa siapa perikat ngaji apa semaya bedak, tak ada apa juga.
Kita nak makna yang penting yang mula-mula sekali ialah kita nak anak kita jadi anak yang soleh. Sebab itulah apabila sentiasa kita doa kepada Allah Ta'ala, apabila anak dilahir kita nak supaya anak kita ni adalah anak yang soleh. Itu besar sekali. Tak ada kita doa anak kita dikaya ke mana-mana. Kita nak anak kita jadi orang soleh. Sebab soleh ni lah tuan-tuan semua akan berguna kepada kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasar pada hadis ni tuan-tuan semua, maknanya pertama sekali syurga bagi orang yang usaha untuk nak bina anak dia. Yang kedua pula ialah keampunan dosa akan diberi oleh Allah Ta'ala. Kita faham daripada hadis ni. Yang ketiga pula ialah darjat akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita faham daripada hadis tuan-tuan semua, istighfar yang kita istighfar tu insya-Allah akan sapa. Mana berdasar pada hadis ni, makna tak timbul masalah dalam bahasa apa kau dok. Makna kalau sebut istighfar ni berdasar pada hadis ni, kalau benar-benar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah akan sapa kepada Tuhan punya yang kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua dalam hidup kita ni. Kita lagu-lagu mana pun kita seliklah doa kita supaya Allah Ta'ala ampun dosa-dosa orang tua kita yang telah meninggal ataupun yang masih ada lagi dan sebagainya. Tuan-tuan semua dalam semaya kita selalu doa lah, Rabbighfirli wali walidayya, apa semua dalam doa kita. Atau bila-bila masa lah, walaupun kita macam mana sekalipun, kita cuba kenal lah jasa-jasa orang tua kita. Maka di antara benda yang kita kena sebut pada Allah Ta'ala ialah kita minta Allah Ta'ala ampun kesilapan yang dibuat oleh orang tua kita. Sebab orang tua kita bukan malaikat atau ingat malaikat kan. Kadang-kadang orang tua kita tak ngaji pun kadang-kadang. Orang tua kita boleh malaikat banyak kesilapan yang dia orang buat. Kadang-kadang dari segi pendidikan pun taklah mana ajar anak dan sebagainya. Tapi kita jadi alhamdulillah. Kita jadi pun hasil daripada lahir daripada dia sebenarnya bukan salah kita tak. Tapi banyak kadang-kadang kesilapan. Ada setengah orang kadang-kadang mokpok tak jahil tu okey kadang-kadang. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala kurnia anak dia boleh mengaji. Sebab itulah kita ambil kesempatan, kita doa kepada Allah Ta'ala, minta kebaikan diberi oleh ayah kita dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua dalam hadis ni, maknanya di antara pintu kebaikan ataupun nilai yang akan diberi oleh Allah Ta'ala hasil daripada pengorbanan kita ni, kita didik anak-anak jadi orang ni adalah derajat dan keampunan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua tuan-tuan semua, abad dia ni, anak-anak baik ni hasil daripada usaha kita ni, penyambung pahala apabila kita mati. Sebagai penyambung pahala, kita buat kebajikan dalam dunia, dah tiba-tiba tersekat dengan sebab kita mati. Kemudian anak kita yang akan menyambungkan pahala kepada kita. Macam mana tuan-tuan semua? Kita apa dia ni, antara yang saya nak sebut sini adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang tuan-tuan semua, mak dia lah. Ada riwayat mengatakan satu sahabat, apa dia anak dia memang anak baik lah. Hasil daripada didikan mak dia, ayah dia jadi orang malik anak dia ni. Dan di antara amalan mak dia tuan-tuan semua, dia suka sedekah. Suka sangat sedekah amalan. Ni antara pemerhatian yang ditengok oleh anak-anak dia lah. Sebab tu tuan-tuan semua, kalau boleh kita dalam hidup ni, anak boleh baca. Ini antara kebaikan ayah. Ni kan sebut ayah dah bilang ayah gitu begini tak sih kita. Kalau boleh ada contoh-contoh yang boleh dicontohi oleh anak-anak kan. Kadang-kadang setengah orang tak ada tuan-tuan semua. Kadang-kadang sebut ayah memang fail. Satu pun tak boleh nak ambil gambar satu. Sebab itulah kita kalau boleh tuan-tuan semua usaha supaya apa dia ni kebaikan yang kita buat tu boleh dilihat dan dinilai oleh anak-anak kita sehingga dia rasa nak menyambung apa yang kita lakukan. Katakanlah kita sebagai orang yang suka sembahyang Jumaat, ni antara benda yang apa dia ni, benda yang kita rasa kita boleh buat kerja benda ni kan. Saya anak kita tersebut, anak kita boleh tahu makna inilah amalan-amalan yang dibuat oleh ayah kita. Siapa kadang-kadang budak-budak kecil kadang-kadang saya pengalaman gitulah, apabila nak bunyi bel anak-anak kecil lagi sebut dah bel raya tak apa dia tahu makna ini budaya hidup kita. Begitulah tuan-tuan semua, kalau boleh gitulah kita nak supaya apa ni budaya molek ni jadi benda yang apa dia ni jadi ikutan kepada kita lah. Saya alhamdulillah pengalaman saya, orang tua saya tak pernah cakap saya ingat memang tak pernah tinggal sama Jumaat. Cuma masa dia sakit saat akhir baru dia tinggal. Sebenarnya memang saya rasa itulah antara motivasi kepada kita lah supaya kita boleh ikut barang-barang gitu. Tuan-tuan semua, apabila kita buat benda molek ni, kalau mengikut riwayat ni mengatakan mak dia ni antara amalan mak dia ni kata dia kepada dia suka bersedekah. Ini antara pemerhatian yang dia tengok melalui hidup, sepanjang hidup dia tengok inilah amalan mak dia. Mak dia tuan-tuan semua sentiasa bersedekah. Sehingga di kepala dia tahu dia mak dia orang murah.
kan, bukan muk dia orang bakhil tak kan. Ada sengah tu kata tak boleh ni muk nak terang kita. Ni memang dia kenal muk dia harus suka bersedekah. Apabila mak dia mati tu semua, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat ni ada dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala. Hadis ni ada sahih tu semua daripada Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah cerita satu cerita, kata dia, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa azunnuha law takallamat tasaddaqat falaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh laki-laki ni, kemudian laki-laki ni ceritalah kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kata dia, mak saya ni mati mengejut, kata dia. Uftutilat nafsuha, dia mati mengejut. Mati mengejut ni satu benda yang biasalah tuan semua. Kan kita ingat sihat, ingat tak ada. Mari dok main sekali tiga semua kan. Sebab mati ni bukan kerja kita lah. Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mati ni bukan sakit. Beramai orang sakit tak mati, tapi orang sihat sakit belanau. Mati-mati ni apabila siapa masa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila siapa masa dia, maka Tuhan akan ambil. Tuhan tidak akan lewat, dia tidak akan takhir. Siapa masa Tuhan akan ambil. Tak kira orang sihat tak sihat apa. Ini satu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang pentingnya kita buat persiapan lah. Ada kata alamak lagi saya ni sihat molek lagi. Boleh hungar 20 kilo sehari, dia kata. Tak semesti, kadang-kadang tak ada lebih awal daripada orang sakit lama dulu lah kan. Betul tu semua. Dalam kisah ni maknanya kata dia, inna ummi uftulitat nafsuha, mak saya ni mati mengejut lah. Cuma kata dia, mak dia ni, dia rasa kalau mak dia ni masih segar, mak dia akan kata lau takallamat tasaddaqa. Kalau dia boleh kecek, dia masih ada dia akan bersedekah. Nak ceritanya jadi amalan dia lah. Kalau dia boleh kecek, dia akan minta supaya sedekah gini sebagainya lah, jadi amalan dia. Ini apa yang dia perhati dalam kehidupan mak dia, dan dia kongsi benda ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata tu semua? Nabi kata Nabi kata na'am, Nabi kata fahallah ajrun in tasaddaqtu anha. Kata laki-laki ni, ya Rasulullah, boleh ke tak saya boleh bagi Allah Taala boleh bagi pahala ke dia pula, kesenambungan pahala ni apabila saya sedekah untuk dia. Faham? Saya sedekah untuk saya sambung mana usaha kerja sedekah ni, dan boleh tak benda ni siapa pahala kepada mak saya. Maknanya itu sang budaya ni dia teruskan. Dia buat apa yang dibuat oleh ayah dia, mak dia, dia doa supaya benda ni siapa kepada mak dia. Boleh saya buat tak bagi-bagi gitu. Maknanya kalau anak tak soleh ni, anak tak jadi orang, dia tak kerja bagi-bagi gitu dah. Pasal nak ambil macam orang dok buat apa dia buat sakol lah ni. Tak ada sekali abut nak kebaikan kepada anak. Penting nak cepat-cepat. Balas nak beranak pun kadang-kadang. Tapi dia ni tua semua. Dia rasa nak sambung lah kerja-kerja mak dia. Cuma dia tanya Nabi SAW, sedang ada boleh pahala saya ni, saya usaha apa yang diusaha oleh mak saya. Mak saya bersedekah, boleh ke tak saya bersedekah, dan siapa ke sedekah saya ni, apa dia ni kepada mak saya. Ini tua semua. Ini antara kita nampak peribadi orang boleh lah. Orang molek dia kecek baru-baru gini lah. Nak cerita molek dia tak jadi cara spontan gitu dah. Ini hasil daripada tarbiyah, hasil daripada usaha yang dilakukan oleh anak dia, oleh mak dia. Siapa contoh yang dibuat oleh mak dia telah dihayati oleh anak dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan na'am, Nabi kata siapa insya-Allah taala. Itulah tuan-tuan nak ceritanya, anak soleh ni ada penyambung pahala kepada kita walaupun kita dah mati. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar, iza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam ni mati, 3 perkara yang masih bersambung dengan dia, pahala kebetul dosa di antaranya waladun soleh, ya da'ulah, itu anak soleh yang sentiasa berdoa kepada diri dia. Itulah tuan-tuan semua di antara benda yang kita nak sangatlah dalam hidup kita ni, anak kita boleh sambung, boleh menyambung pahala yang kita dah bina dalam kehidupan dunia. Maknanya kalau orang tak dididik dengan betul, tak cara dah kadang-kadang. Tak cara dah. Lah ni pun ramai tengok. Telefon setahun tak telefon ke ayah kadang-kadang. Ada berlaku. Saya dengar sehari dua ni, kata siapa begitu sekali lah. Tak tahu kalau ayah tak ada. Ni ayah ada masih lagi gitu Itulah tuan-tuan semua yang antara benda-benda yang kita kena didik betul-betul lah. Pakat tuan-tuan semua supaya benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Kesenambungan pahala walaupun kita tak ada, diteruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui pembawaan, melalui budaya hidup yang dibawa oleh anak-anak kita. Kemudian tuan-tuan semua pula ialah
bihim tu'jar wa wasaba, maknanya dengan anak-anak lah kita diberi pahala. Buat pahala ni bukan semaya best saja. Bukan semaya best saja. Anak-anak lah saham kita duk belanja ke dia, kita duk apa semua tu rupanya bukan sekadar apa dia ni keseronokan jiwa kita lah, kita boleh menyukakan anak, rupa-rupanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya saham yang kita bagi pada anak kita, pengorbanan dari segi duit ke apa semua ni, tu semua rupa-rupanya dinilai dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang tak sayang pada anak ni. Dia bagi duit dia ke apa. Rupa-rupanya usaha habis duit ke apa, tenaga yang kita nak bagi dia rupa-rupanya tak sia-sia tu semua. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak ambil satu hadis. Nabi kata idza anfaqa al-muslim nafaqatan, idza anfaqa al-muslim nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata satu orang muslim yang bagi nafkah kepada keluarga dia, antaranya anak-anak dia lah. Dia kerja pagi tu petang balik, usaha untuk bagi nafkah kepada anak bini dia. Cuma sini kita fokus kepada anak lah. Yang penting keluarga dia, antaranya anak. Cari kadang-kadang tak tidur, kadang-kadang tidur pun kurang, nak pastikan anak ni boleh ngaji. Kalau benar ramai gitu berlaku kita. Kadang-kadang kalau kampung naik pagi hari, naik bukit, duduk motor, nak tengok masa depan anak. Itu sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata satu orang dia infak, walaupun satu kali dia infak. Kita infak pada anak kita bukan sekali. Tu dah daripada kecil sampai besar. Ada sungguh 30 tahun tak nikah, kita juga nak tanggung siapa lan. Kalau ke mana? Ada sungguh 40 tahun tak, kita juga nak tanggung dia. Dalam riwayat dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu orang dia infak harta daripada keluarga, antaranya anak dia lah. Wa huwa yahtasibuha, tapi sebenarnya ini adalah dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sungguh dia bakit, masalah juga. Akulah gini jangan itu semua. Kita buat adalah lillah, kerana melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sungguh orang tua kadang dia bakit, dia rasa aku gini hantar ada gambar satu lah tunya. Ini makna tua semua dia buat memang tanggungjawab dia di hadapan Allah Taala, sebab anak adalah tanggungjawab dia. Dia usaha buat kerja ke apa semua adalah dia buat kerja, dia infak adalah lillah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amanah yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kanat lahu sadaqah, Nabi kata dia adalah orang itu dapat sedekah. Sedekah dia buat sama setiap hari, dia bagi duit kepada anak dia, kata ngaji sekolah seriah sehari, katakanlah tak. Kalau ni mungkin seriah dalam ni. Dan kadang-kadang budak-budak kata abah dulu 15 sen, dia kata dulu dia kata. Lah ni ada 7-8 rias hari lah ni dak kadang-kadang kan. Itu tuan-tuan semua kita kena ingat, itu adalah habuan nilai yang Allah SWT akan nilai kita. Bukan benar tak masuk bab lain lagi tu bab didik ke agama tu bab lain pula. Ni bab infak saja untuk pastikan dia dapat menjalani kehidupan dengan baik. Itu semua diberi nilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain tuan-tuan semua, Nabi kata afdalud dananir dinarun yunfikur rajulu ala iyalihi. Kita infak ni boleh pahala banyak. Infak ni banyak situ boleh pahala, boleh situ infak. Cuma Nabi kata infak kepada keluarga ni, anak-anak ni yang anak lah, apa tahu kalau lebih tu orang lain lah. Anak-anak yang banyak-banyak katakanlah kita ada pilihan banyak kan, yang kita boleh buat kepada anak kita, orang lain tak boleh buat katakanlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan infak kepada keluarga adalah lebih baik daripada infak kepada tempat-tempat lain. Kalau maknanya sangat-sangat perlu sangat keluarga ni katakanlah, itulah tuan-tuan semua di antara keutamaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nak maknanya generasi yang kita bina adalah generasi yang pada tidak gagal dalam menjalani kehidupan lah. Sampai gitu tuan-tuan semua, maknanya usaha kita banyak perkara lah. Mana orang ada anak kita dah bicara tadi, ni harta sahaja baru 10 sen sehari ni nilai dah kan. Sebelum kita cakap bab kasih sayang, sebelum kita kecek bab apa dia pentarbiah dia, sebelum kita kecek bab cakna dalam bentuk Qur'ani dan sebagainya kan. Ni bab ni pun Allah Ta'ala nilai. Itulah nak ceritanya dipanggil abwabul khair, pintu-pintu kebaikan melalui anak-anak kita atau keluarga kita. Kemudian tuan-tuan semua,
anak ni dikatakan kanzun, harta yang perlu dijagalah. Kan? Makna sebab dia bernilai untuk kita lah. Kan? Harta yang perlu dijaga. Sebab tu orang hebat macam mana sekalipun, anak-anak terbiar tidak hebat sebenarnya. Berapa ramai saya tengok kadang-kadang orang kaya raya kadang-kadang, tapi anak tak jadi kerja, tak ada nak cakap kepada anak. Okey, ramai kadang-kadang ada rasa sedih kadang-kadang berlaku macam tu. Okey, ada satu orang tu tua semua, dia ahli motivasi hebat lah, tapi tak ada cakap anak. Last sekali anak tak jadi kerja, last sekali tak boleh akan cakap anak juga. Okey, itu berlaku macam tu. Okey. Tuan-tuan semua, dalam riwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia, satu riwayat Nabi kata Nabi puji apa dia orang Quraisy ni. Orang Quraisy memang dia cakna kepada anak-anak lah. Puai Quraisy. Ya, boleh orang lain pun cakna belaka, tapi boleh jadi orang Quraisy di antara orang yang terlalu cakna kepada anak. Boleh jadi gitulah. Ya, sampai Nabi kata dalam riwayat mengatakan nisa'u Quraisyin khairun nisa'in raqibnal ibil ahna 'ala tiflin wa ar'ahu 'ala zaujin fi zati yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji tuan-tuan, puji orang puai Quraisy. Yang boleh jadi puai Quraisy Islam lah, boleh jadi gila. Tuan-tuan semua dia puji ke apa dia? Antaranya Nabi kata adalah sebaik-baik orang puai Arab. Kalau banding dengan ramai-ramai orang puai Arab ni, orang puai apa dia ni, orang Quraisy terbaik. Bukan makna Nabi taksub pada Quraisy, tidak. Ini sepanjang pemerhatian. Ya, ini pun maklumat boleh jadi Allah Ta'ala bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemerhatian Nabi. Kita boleh gitu. Kita boleh nilai kadang orang Kelantan ke apa kata kita boleh nilai kadang-kadang macam tu. Okey. Dalam hadis ni tuan-tuan semua Nabi kata nisa'u Quraisyin khairun nisa'in raqibnal ibil. Maknanya sebaik-baik perempuan ni kata Rasulullah SAW adalah perempuan Quraisy di mana dia ni apa dia kesian belah dia kepada anak-anak. Ahna 'ala tiflin, dia sangat-sangat kesian belah. Orang lain kesian belah juga, tapi dia orang ni sangat-sangat kesian belah kepada apa dia ni, kepada anak-anak dia. Kesian belah nak kata lain cakna lah. Bukan kesian belah ikut area anak macam cara kita ni, kadang ada cucu dok, cucu jadi manja lebih daripada kadang-kadang. Okay. Terlalu saya berdoa siapa peringkat apa dia ni, apa dia siapa peringkat lemak lotek kadang-kadang tak panggil tak. Kadang-kadang anak deki pula tu abah dia kata siapa gitu mau. Ya, batu sungguh-sungguh kadang-kadang tak letak ngetuk kata terlalu manja sangat ada. Itu tak sesuai lagi tu. Ya kita nak maknanya simpati ataupun apa kita panggil cakna ni, makna kata lain kita jaga berlakulah. Quraisy kita tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahna 'ala tif, maknanya orang puai Quraisy ni ada orang yang paling simpati ataupun orang paling cakna kepada budak, kepada anak-anak. Wa ar'ahu 'ala zaujin fi zati yadi. Orang yang perempuan Quraisy ni ada orang yang sangat-sangat jaga harta suami dia. Okay. Ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ni saya nak sebut situ salah. Maknanya anak ni adalah apa dia harta yang patut dijaga betul-betul. Itu mana yang Nabi puji apa dia orang Quraisy, apa ni perempuan Quraisy ni adalah orang yang sangat-sangat apa dia ni jaga, dia panggil apa? Jaga apa dia anak-anak cakna ataupun sentiasa simpati atau buat kebaikan kepada anak. Itulah tu sebab dia apa? Dia panggil aset yang paling berguna lah. Kemudian tentu semua yang apa dia ni, kalau tengok pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, Nabi memang antara cakna Nabi daripada kecil Nabi ajar budak-budak, ajar kecil lagi ajar dengan didikan comel. Ya, dia tak lepas. Ya, kita kadang-kadang Nabi tak apalah dia kecil lagi, dia tak akan balik lagi, dia kata gitu kan. Kadang-kadang susah anak ngatuk dah. Anak-anak didik anak tu ulang manja berdoa, kadang-kadang susah dah berlaku macam tu. Cuba tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil Nabi didik anak-anak ni. Yang nak ceritanya boleh kena barang ni barang besar, boleh kena barang ni barang bernilai tu semua, maka kena jaga betul-betul lah. Jaga tu kena didik betul-betul daripada awal. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tengok tu daripada riwayat dalam Sahih Bukhari daripada Umar bin Abi Salamah qala kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadi tatishu fi suhfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Riwayat tuan-tuan semua Nabi ni cakna kepada budak ni siapa kecil lagi Nabi ajar. Riwayat ni mengatakan katanya Umar bin Abi Salamah ni masa dia kecil kata dia kuntu ulam, masa kecil duduk belajar dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya duduk dekat Nabi. Ramai sahabat-sahabat ni kecil dah main dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula dia memang dia mesra dengan segala-gala. Kita dah jadi besar kita tak ada cara, tapi dia mesra dengan budak-budak dan sebagainya.
Nabi ni tuan-tuan semua, apabila katanya riwayat mengatakan, masa aku budak, kata dia, masa aku budak duduk dengan sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa tu tangan aku gerak dalam apa ni, seperuh nak makan kan. Biasalah budak-budak kadang-kadang kalau boleh nak ambil sedak dulu kalau kan. Macam kita lah ni letaklah poket tak kan. Apabila tangan dia gerak gitu, Nabi ajar dia, Nabi ambil kesempatan ajar dia masa tu. Masa ni masa dia kecil lah, tapi dia ingatlah peristiwa tu. Nak ceritanya bab adat ni oleh kerana anak ni barang mahal ke apa sebab tu semua kan, daripada awal perlu dididik, perlu dibentuk kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tengok dia tangan dia budak-budak pahal-pahal lah bila pak makan kan. Pengalaman yang berlaku pula, kita kecil kita dulu kan, pak makan kalau boleh kau nak ambil juga kan. Bismillah pun tak ada kadang-kadang kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, ya ulam, Nabi ajar samillah. Tengok masa dak makan tu, Nabi ambil kesempatan masa tu. Nak ceritanya daripada kecil Nabi terap amalan ataupun adat-adat comel. Nabi kata, wahai anak, kata dia, samillah. Mula-mula sekali kena baca bismillah dulu, kata dia. Jangan gaduh. Samillah. Okay, baca bismillah. Kita pun gitu tu. Anak-anak patut yang kita pakai doa dulu, pakai panggung. Kita start awal gitu, kata tak ada doa. Anak kau kena Allah lah. Okay. Dia ajar apa, dia kata samillah. Kata wahai anak, kata dia panggil wahai budak ataupun anak lah. Samillah, mula-mula sekali sebut nama Tuhan dulu. Okay. Dia bina daripada awal bagaimana seorang Muslim apabila berdepan dengan makan ni. Okay. Daripada kecil dia jadi terang, dia nak ajar terang macam tu. Okay. Dia kata samillah, apa dia sebutlah nama Allah SWT. Bismillah dulu, jangan gaduh. Yang kedua kata dia, wakul biyami, makan dengan sebelah tangan kanan. Dia Nabi ajar. Okay. Makan sebelah tangan. Kemudian yang ketiga pula wakul memang yali start dengan depan, dengan start sedap dulu kan. Kita ajar pakai gitu, start depan dia kata dia. Okay. Ini antara adat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarlah. Okay. Kita takut ada apa dia nak sedap depan kan, dah kita dulu dak. Dak Nabi ni ajar tu. Daripada kecil Nabi ajar macam tu. Siapa dia kata ajaran ni, kata dia, siapa dia sebut dalam riwayat mengatakan, kata dia, fama zadat tilka ta'mati ba'd. Kata dia, amalan ni daripada kecil anak saya dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa jadi amalan saya, siapa bila-bila masa saya makan. Begitulah tuan-tuan semua, di antara bentuk kecanaan. Oleh kerana budak ni mana besar nilai daripada masa akan datang ni, maka perlu dibentuk daripada awal, mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab makan ni saja tuan-tuan, sebelum bab lain. Okay. Siapa kata dia oleh kerana amalan ni, Nabi ajar, siapa perikak dia kata ni jadi amalan aku, siapa lepas daripada peristiwa ni jadi amalan aku, siapa bila-bila masa. Okay. Nabi ajar ke dia. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan semua, di antara kebaikan melalui didikan anak ni adalah dia panggil selamat daripada api neraka lah. Siapa gitu tuan-tuan semua, okay? Perjuangan kita untuk nak jaga anak ni bukan perjuangan untuk semata-mata nak makan gaji, tak lah. Perjuangan nak ambil tempat dalam kehidupan dunia bukan kita saja, tak. Tapi didikkan anak tu perjuangan untuk selamat kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat tuan-tuan semua, satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis saya pernah sebut sebelum ni lah, daripada riwayat Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhalat imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'al falam tajid 'indi shay'an ghayra tamratin fa'ataituha iyyaha faqasamtuha baina faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat wa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu fa qala man ibtuliya min hadhihi al-banat shay'un kunna lahu sitran minan nari. Satu cerita tuan-tuan semua yang saya dah sebut sebelum ni, saya boleh balik, ialah satu orang puan mari bersama dengan anak, satu orang makcik, satu orang tua lah. Satu orang ada orang, dia ada anak dua orang, anak puan dia dua orang. Pergi jumpa Aisyah radhiyallahu taala, minta maknanya dia miskin lah. Maknanya masyarakat dalam masa tu ada masyarakat miskin, ada apa semua kan. Dan wujud masyarakat miskin ni adalah apa dia ni, saham kepada kaya. Kalau kaya berlaku nak dengar siapa dia, kalau ke mana kan. Sebab itulah tuan-tuan semua, masyarakat ni Tuhan letak ni comel dah. Tu perlu pada tu perlu pada ni adalah ini semua adalah tuan-tuan semua apa dia ni nak bagi ruang kepada kita untuk dapat pahala. Okey, sekarang ni pada masyarakat dulu, masyarakat Nabi ada golongan yang dikatakan miskin lah. Ada puan dua orang ni, dia buat anak pergi minta sedekah dengan Aisyah radhiyallahu taala dah. Pergi jumpa Nabi masa tu, kata Aisyah, tak ada apa satu yang adanya adalah sebutir buah tamar ya.
Fa'ataituha, kata Aisyah, aku bagi ke dia seperti utama ni. Nak ceritanya murah. Aisyah ni kesal daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita 10 butir pun tak beri kat orang ke mana kan. Tak, ni sebutir tu tuan, ada dapur. Satu ya ada. Maka Aisyah kata, Aisyah bagi pada perempuan tu pun belah dua bagi kepada anak puan tu. Tak ada makan dia. Saya kepada anak, cakna kepada siapa tak makan dia bangga utama sebutir. Kemudian Aisyah duk puati dia belah dua, dia bagi pada Nisa. Dia tak makan. Lepas daripada peristiwa tu tuan-tuan semua, Rasulullah balik cerita ni bagi Aisyah satu cerita yang apa, dia pertama sekali sebagai seorang isteri, apa yang berlaku dia kena maklum pada suami dia kalau mana kan. Lah ni dah tak tahu apa satu suami dia kan. Apa yang berlaku dia maklum pada suami dia. Ya, apatah lagi makna melibatkan duit, melibatkan harta, taman harta kalau mana tak. Dia bagi tahu. Kemudian yang kedua pula dia tengok gelagak yang begitu hebat kepada perempuan ni, bagaimana pengorbanan dia untuk anak dia ni. Siapa berikat dia tak makan. Rasulullah siapa dia cerita benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Nabi kata siapa-siapa yang diuji ataupun diberi anak puan dia jaga betul-betul. Kan? Mana-mana orang yang Allah Taala bagi anak, dalam hadis ni anak puan lah. Dijaga betul-betul, dia didik betul-betul. Kan? Nabi kata kunna lahu sitran minan nar. Mereka ni adalah halangan ataupun bagi benteng daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua, kembali pada saya sebut tadi lah, maknanya usaha kita jaga anak ke apa semua ni bukan benda yang murah lah. Allah Ta'ala bagi benda paling nilai sekali lah selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua di antara yang kita bicara ini tentang dia panggil pintu-pintu kebaikan melalui apa ni, kita terbiah anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kita doalah tuan-tuan semua semoga saya kata anak kita tua dah tak ada, tak apa cucu pula, cucu pun anak juga. Kau bukan. Tak apalah dia kata seorang anak saya tak ada serabut lah, 2 orang di rumah lah. Tapi tak apalah, cucu pun kita juga termasuk dalam anak-anak kan. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita cuba hayati benda ni. Besar sangat benda ni sebenarnya. Sebab peringkat maknanya selamat daripada api neraka Allah Subhanahu taala, dan kerja kita berterusan dinilai dengan sebab kecandaan kita kepada melihat masa depan anak-anak kita yang terbaik. Masa depan dunia juga apa dia benteng kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita pakai ambil apa dia ni panduan, pakai ambil apa dia ni dia panggil motivasi yang diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga kita sebahagian daripada orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kita bicara pada pagi ini. Asakatlah tuan-tuan semua, moga-moga dapat manfaat bersama yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.